Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini saya akan bercakap tentang isu pencemaran alam sekitar. Tetapi sebagai mukadimahnya saya perlu memberitahu tentang sebelum masuk kepada topik pencemaran alam sekitar, saya akan memberi sedikit background, latar belakang bagaimana pencemaran boleh bergerak dari satu kompartmen ke satu kompartmen lain dalam alam sekitar. Misalnya kita ada kompartmen udara, kita ada kompartmen akuatik ataupun air, dan juga kita ada organisma dalam dunia ni, dalam alam kita ada organisma. Pencemaran juga boleh tersimpan di dalam organisma badan kita, tisu, lipid, bagi yang dipanggil hidupan. Tetapi juga pencemaran boleh tersimpan di dalam non-biological ataupun bukan yang hidup, seperti sedimen, seperti dalam batang kayu yang mati dan sebagainya, dalam particles, dalam udara. Jadi saya cuba terangkan sedikit background kepada bagaimana pencemaran itu boleh bergerak, bahan pencemar tersebut bergerak dalam kitaran alam ini. Dan salah satu kitaran yang selalu kita bincang kalau mengenai pencemaran, pergerakan bahan pencemar dalam alam semesta ini, kita panggil biogeochemical cycle ataupun kitaran biogeokimia. Kitaran biogeokimia dia ada tiga yang major ones, iaitu kitaran karbon, kitaran nitrogen dan kitaran air. Ya. Okey, baik, saya mulakan kitaran karbon dulu. Kitaran karbon adalah salah satu daripada kitaran yang sangat penting kerana ia bersangkut paut juga dengan kitaran oksigen. Bila kita bernafas, kita mengambil oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sedangkan bila kita mengeluarkan karbon dioksida, diambil oleh bahan-bahan pokok, bahan-bahan vegetation. Kitaran itu adalah yang orang panggil equilibrium, dan oleh kerana sekarang ni aktiviti manusia dalam industri, dalam pembakaran telah merubah kitaran karbon. Dan kitaran karbon adalah yang terpenting dalam kitaran biogeokimia. Bagaimana kita boleh merubah kitaran karbon? Misalnya kitaran karbon kita boleh merubah ialah pembakaran bahan fossil fuel. Bahan bakar fosil adalah salah satu daripada punca bagaimana kita mengganggu sistem kitaran karbon. Salah satu yang orang panggil, kita selalu dengar dalam media ialah tentang pemanasan dunia. Pemanasan dunia dia ataupun dipanggil global warming. Ya. Global warming ni sebabnya adalah satu, kita merubah kitaran karbon ini. Kita membakar bahan organik yang mengandungi karbon dan terhasil karbon dioksida. Bila karbon dioksida terhasil, di manakah sink ataupun terletaknya long term storage karbon tersebut? Sebenarnya di udara. Ramai orang fikir bahawa long term storage karbon dioksida ni di dalam pokok, dalam vegetation, bukan ya. Kebanyakannya yang terlebih pada kepekatan karbon dioksida ini terkumpul di dalam atmosfera. Dan bila karbon dioksida ini mengambil ataupun terpancarnya cahaya matahari, cahaya suria, infrared radiation, radiasi infrared yang dikeluarkan oleh matahari menyerap, karbon dioksida dapat menyerap
Karbon dioksida menyerap infrared radiation atau heat ini, kepanasan ini, dan menyebabkan suhu dunia akan bertambah. Sekarang kita ada lebih kurang 1.5 degree Celsius untuk setahun kenaikan suhu dunia oleh kerana kelebihan longgokan karbon dioksida di udara. Jadi kita tanya diri kita pula, mengapa pula sedangkan dulu tidak ada masalah pencemaran dunia, pemanasan dunia, sekarang kita ada. Tengoklah aktiviti kita, setiap kita ada automobil yang membakar fossil fuel, ya. Dan kita juga menggunakan, kalau kita tengok dalam rumah kita, kita menggunakan aircon, kita menggunakan cahaya api elektrik, dan pembakaran fossil fuel, bahan api seperti coal, kita gunakan untuk generate power, dan di situ ada emission karbon dioksida. Itu bahagian pencemaran, orang panggil pencemaran udara. Tetapi kalau kita fikir pula pencemaran air adalah isu yang sangat besar, sebab air adalah salah satu daripada bahan yang orang panggil paling penting. Tak ada air, tak adalah kehidupan di dunia, ya. 90% daripada badan manusia ini mengandungi air, ya. Air sangat penting. Air untuk mandi, untuk minum, untuk salah satu air yang paling penting adalah untuk fisiologi manusia, untuk sel kita, untuk menjalankan fungsi yang sempurna kena ada air. Air juga adalah transport of enzim dalam body kita, transport of protein, dan dalam darah sekalipun, darah dalam hemoglobin itu banyak mengandungi air yang membawa oksigen, membawa nutrien ke seluruh badan manusia. Begitu juga kalau kita tengok fikir air ni dalam skala yang lebih besar, air di dunia ini kita adalah lebih daripada orang panggil apa, 7/10 daripada bumi ini adalah air. Sedangkan 3/10 hanya tanah, gunung, ganang dan sebagainya, ya. So betapa pentingnya. Tetapi masalah pencemaran air ni pula ialah kita boleh dikatakan disebabkan oleh aktiviti manusia, ya. Effluent daripada pasar basah kita, biasanya pasar basah kita ni dia letak tepi sungai pula tu. Segala bahan sisa daripada wet market ni pergi ke dalam sungai tanpa rawatan. Semua wet market yang saya tengok di Malaysia ni tak ada rawatan air sisa daripada wet market. Car wash, ni tempat pembasuh kereta. Kereta ni sangat kotor lah. Biasanya kalau undercarriage tu dia ada banyak oil and grease dan catnya tanggal lah, sebab dia guna power jet yang sangat powerful. All this material akan wash out, dan cubalah saudara dan saudari tengok car wash di tempat anda tinggal. Ada tak sistem rawatan? Ya, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang berlesennya pun saya tengok memang tak ada. Dan saya pernah buat analisis car wash punya effluent ni memang sangat toksik, ya. Dan kita ada urban runoff, dipanggil air larian bandar. Kita banyak hujan, kita ada lebih kurang 2,500 mm per year air hujan, precipitation di Malaysia ni. Banyak air kita tumpah ke dalam sungai melalui larian bandar. Larian bandar ni dipanggil punca pencemaran tidak bertitik ataupun non-point source pollution dalam bahasa Inggeris, ya. Imagine kalau kita tengok berapa bandar yang ada Kuala Lumpur saja masuk dalam Sungai Kelang dan Sungai Gombak tu, air larian all this street dust, air tumpahan minyak hitam kenderaan yang tidak di-maintain dengan betul, banyak yang menjadi sumber kepada bahan pencemar masuk dalam sungai directly. Dan kita ada motor workshop. Kita tengok air limbahan daripada motor workshop ni, sebab lepas pada dia orang simpan barang-barang tersebut selepas membaik pulih kenderaan, dia membasuh dengan air, sekali dengan air itu dia pergi dalam sungai, ya.
Jadi kita tidak ada orang panggil apa satu management of this air larian daripada non-point source pollution ini. Yang di negara kita ada point source pollution punya monitoring. DOE ada buat stesen beratus-ratus setiap sungai. Kita ada. Itu lebih senang sebab nampak Yang tak non-point source pollution kita tak nampak. Dia akan berlaku sentiasa. Ya. Tapi tidak ada reporting dalam newspaper. Dia day and night dia sentiasa pergi ke dalam sungai. Inilah yang membuat sungai kita tercemar sebenarnya. Yang point source pollution, kita ada punitive damages, kita boleh saman dia, suruh bayar saman sebab kita boleh nampak punca tersebut. Tapi non-point source pollution kita tidak boleh orang panggil apa, trace dia punya pollution dengan senang. Jadi alhamdulillah saya dalam penyelidikan saya buat ini non-point source pollution pakai environmental forensic punya teknik. Sebab kita tengok nak mengharapkan kepada pihak berwajib dia tidak ada. Sebab nak track pollution daripada tidak bertitik ini memang satu daya usaha yang sangat lama dan susah dan kita perlu guna state of the art equipment to deal with it. Okey, dan yang paling kita juga rasa macam pencemaran air ni major input dia ialah daripada nutrien, ya. Nutrien daripada bahan nitrogen dan bahan fosforus. Nitrogen ni sebenarnya dia ada 78% dalam udara kita. 78% of atmosphere is nitrogen. Tapi nitrogen ni dia terkenal dengan tidak reaktif. Dia adalah satu, kalau tak ada nitrogen ni dalam dunia kita ni boleh terbakar. Ya, kerana become very reactive. Oksigen tinggi dia akan terbakar. Tapi alhamdulillah Allah telah membuat kita menurunkan nitrogen 78% to not atmosphere kita ni tidak burning, tidak aktif dalam. Tetapi oleh kerana dunia kita ni banyak mengharapkan kepada pengeluaran makanan, kita terpaksa membuat nitrogen itu reaktif. Dipanggil reactive nitrogen. How? Kita buat fertilizer, daripada nitrogen gas kita form to nitrate, lepas tu dipanggil baja nitrogen tu. Dan nitrogen reactive nitrogen ni banyak memberi kesan kepada alam sekitar. Salah satu daripadanya pembakaran internal combustion engine. Bila kita bakar fuel dalam enjin kebuk asap enjin dalam kereta kita, bukan oksigen saja yang kita bakar adalah nitrogen sekali. Masukkan intake chamber dalam air cleaner kita tu, bila masuk enjin, nitrogen masuk sekali 78%. Dan bila kita bakar at 3000 to 2000 degrees Celsius dalam internal combustion engine, nitrogen jadi reaktif. Reaktif nitrogen jadi nitrite, jadi nitrate dan sebagainya, dan akan keluar dengan exhaust tu. Dan salah satu daripada kajian di Jepun, microforest dalam urban environment ni disebabkan oleh reaktif nitrogen ni. Nitrite dia boleh masuk melalui air hujan ataupun snow dalam forest floor in the urban environment, dan dia boleh replace aluminium. Aluminium is toxic to plants. Aluminium ni sepatutnya dia bind to the soil, but then because of the presence of nitrite daripada pembakaran fuel kita, dia release the aluminium. Dan uptake of aluminium dalam akar kayu akan mematikan forest. Jadi banyak urban environment sekarang di Tokyo, di Kyoto, malah di KL pun ada saya tengok pokok-pokok mula layu dan mati oleh kerana aluminium toxicity in soil due to this reactive nitrogen. Okey, dan juga fosforus. Fosforus ni banyak menjadi membajai kita punya sungai dan laut. Fosforus kita buat baja, dan biasanya bila banyak pembajaan air, kita akan jadi eutrophication dalam air kita, ya. Eutrophication ni ialah rumpai air akan jadi tumbuh dengan serta-merta dan dipanggil algal bloom. Algal bloom. Bila algal bloom ni berlaku,
kita punya ikan akan mati kerana bila algae ni akan mati, dia akan stop the exchange of oxygen ke dalam badan air. Ikan jadi lemas, ya. Salah satu lagi benda yang saya nak bincang di sini ialah tentang mikroplastik, ya. Mikroplastik dalam air ni adalah recently kita baru, orang panggil saintis baru orang panggil make the issue become greater and greater sebab mikroplastik ni asalnya daripada bahan plastik. Misalnya kita pergi supermarket, kita pergi mana-mana pembungkusan makanan, air dan sebagainya, kita banyak menggunakan bahan plastik. Bahan plastik ni kalau tidak ada dalam dunia ni kalau tanpa petroleum, ya. Jadi kita duduk orang panggil daripada A ke B, B ke C, B ke A balik, ya. Okey, salah satu bahan yang paling penting dalam mikroplastik dipanggil nonyl phenol dan bisphenol A, BPA. Pernah dengar, ya? Bisphenol A. Okey, bisphenol A ni mengapa dia begitu bahaya kepada fisiologi manusia dan binatang juga? Oleh kerana bisphenol A ni kalau kita tengok dia punya struktur molekul dia hampir sama dengan progesteron, female hormone. Brain kita bila kita ingest plastik, mikroplastik, saya tak sengaja, misalnya garam kita mengandungi 20% mikroplastik, ya. Garam table salt kita kat rumah ni, kita dah buat analisis, dia mengandungi 20% sebab garam ni dia ambil dari laut. Evaporation of seawater, you get salt. Okay, there's nothing we can do about it. How to remove this microplastic in salt? You don't take salt at all. Tu je. Tapi maksudnya yang saya nak tekankan di sini ialah mikroplastik ni juga dia mengandungi bisphenol A. Walaupun misalnya Tupperware dia telah mengeluarkan BPA dalam kebanyakan produk plastik yang kita ada di marketed in Southeast Asia contain BPA and nonyl phenol NP. Why? Sebab kalau tak ada bisphenol A dengan nonyl phenol dalam plastik jadi rapuh, jadi tak kuat. Kecuali sekarang kita tengok biodegradable plastik. Biodegradable plastik pun ada traces of BPA lagi dalam tu sebenarnya. Sebab dia formulated into the plastik untuk menjadi plastik more malleable, lebih senang dihandle dan tidak pecah dan lebih kuat. Sekarang kita tak ada lagi bahan sampingan, bahan alternatif untuk mikroplastik ini selagi dia plastik, kecuali kita avoid altogether penggunaan plastik. Bila kita masuk mikroplastik BPA sekali, misalnya kita minum air, orang panggil apa, air panas, air teh tarik mamak, teh tarik panas satu letak dalam plastik, itu adalah disaster in the making. Sebab BPA akan leach out daripada plastik dan masuk, especially young people, younger boys especially is affected because dia boleh mimic hormone mimicry. Dia berbentuk female hormone progesteron. Pengambilan lebihan female progesteron akan dia panggil feminization of boys. Bahaya sangat. Feminization of boys, especially orang yang mengandung. Saya dah buat cord blood analysis di masa saya buat PhD dulu. Cord blood ni placenta punya blood. How does the microplastic transfer from mother to fetus? Memang laluan dia kat situ. Banyak, walaupun negara maju sekalipun, cord blood contain much microplastic. Microplastic is the, orang panggil apa, the disaster in the making in the near future. Because bila saya pergi kutip pasir di PD misalnya, saya filterkan at the micrometer punya pore size, microplastic a lot, and then they travel melalui water currents to all over the world. Dan orang panggil apa, this microplastic ni, because of the damaging to the environment so much, because dia hormone mimicry tadi, salah satu kajian yang menakutkan, mengerikan di Florida, dia ambil alligator ni buaya lah, dalam bahasa kita. Semua yang ditangkap tu adalah female alligator dalam tasik Epoca, one of the biggest lake in Florida. Why? Because this
orang panggil apa, Pulau Kedah ni dah expose to microplastics. Di sekitar tasik tersebut ada effluent yang masuk. Okey, saya di lain kali saya cakap lagi lebih dalam mikroplastik ini. Cuma saya nak habiskan isu-isu lain dalam pencemaran air ni, iaitu heavy metal, iaitu logam berat dalam industri effluent dan mining activities boleh menyebabkan kesan toksikologi kepada badan air. Heavy metal banyak yang kita ambil bateri lah, kita pakai handphone kita mengandungi banyak heavy metal. Bila kita pakai 4 tahun, kita buang. Kalau tidak buang dengan sempurna dalam orang panggil apa, landfills, dia akan leach out dan pergi ke dalam sungai. Dan dia akan di-store dalam sediments dan kita ambil ikan yang duduk dalam sedimen tersebut, kita makan dan kita akan terkesan dengan logam berat seperti mercury, cadmium, lithium. Kan lithium ion battery kan kita pakai kan. Sekarang ni tanpa bateri habis kita punya handphone dalam 1 jam dah 55%. Lagi lama kita charge lagi turun. So heavy metal dan kita pun banyak melakukan mining activity sekarang ni. Di sekitar KL, di mana-mana tempat pun banyak perkara-perkara aktiviti tersebut kita jalankan. Logging dan land clearing. Logging dan land clearing ni dia sebenarnya banyak memberi laba kepada ekonomi kita. Tapi kalau kita buat land clearing, kita akan orang panggil increase the land erosion, hakisan tanah. Dan kalau kita tengok naiklah kapal terbanglah mana-mana di sekitar Malaysia ni, kita akan nampak sungai dengan macam apa, air tertarik, because of the suspended sediments dalam sungai itu akibat daripada pembalakan di hulu sungai. Ya, kita nampak macam okeylah, suspended sediment tak beracun. Cuma kita lupa bila suspended sediment banyak dalam air, dia akan menurunkan nilai kepekatan oksigen dalam air ataupun reduce the orang panggil apa, dissolved oxygen concentration. How they reduce? Because dalam air kita ada phytoplankton yang membuat proses fotosintesis. Tak ada fotosintesis, tak adalah oksigen dan ikan akan mati. Dan suspended sediment dan high turbidity ni juga membuatkan air sunlight reflect balik ke udara, ke atmosfer, tanpa reaching this algae and or other apa orang panggil photosynthetic organisms dalam sungai. Okey, satu lagi daripada saya nak cakap ni sebelum habis masa, iaitu poor maintenance dan overloading of wastewater treatment plant. Kita wastewater treatment plant kita treat dan kita ada dipanggil water quality standard, effluent quality standard di Malaysia atau piawai effluent di Malaysia kita ada. Tapi kita kaji balik wastewater treatment di Malaysia ni, banyak saya tengok masalah overloading. Sebab penduduk teramai, sedangkan yang dia servisnya pada mula buat tu sikit, lama-lama all this residential area tambah bilik, tambah itu tambah ini, jadi overcrowding of this taman perumahan, dan water treatment tak pun upgrade, ya. Saya tengok overload. Bila overload dia bypass treatment, ya. Saya ada data semua ni, how I could say very confidently that our wastewater treatment plant is kebanyakannya overloading. Sebab kita tengok effluent quality di tepi-tepi sungai kita ambil, kita buat forensic investigation, semua pun tak comply to the effluent standard. Why tak comply? Because of the bypassing of this wastewater tanpa melalui treatment rawatan yang betul. Why kita tidak upgrade? Because cost money. Cost money. Okay.
Dan salah satu daripada lain saya nak cakap ialah bila pollutant ni dia sampai kepada estuary, sampai kepada mangrove, sampai kepada coastal seas dan other ecologically sensitive areas, kita akan mendapat salah satu panggil disaster yang menunggu kita. Dan saya sudah buat kajian di estuary, di kuala sungai, di mangrove, di coastal ocean, semua pun mengandungi toxic elemen daripada land-based pollution. Apa yang kita buat di hulu sungai turun semua dan efek kita. Mangrove especially, mangrove forest ni ialah wonder of Allah creation. Dia bukan sahaja boleh menahan ombak besar daripada laut, bahkan juga ialah tempat breeding ground of fish and shrimps. Kita tak tahu sebenarnya bukan salmon saja yang di negara temperate sana yang fish ni migration. Sebenarnya mangrove juga banyak eels, fish, shrimps, they spend their juvenile period dalam mangrove. Adult life dia pergi ke cari makan di inland seas and open ocean then come back for spawning and everything. So kita kena jangan lupa mangrove is a wonderful creation. Sekarang kita tebang dia buat kayak bakau, pokok bakau tu kita tebang, buat building construction, buat arang, ya. Kadang-kadang third world country, first world country ni dia mangrove dia simpan. Kita arang daripada made in Malaysia. Saya belajar di Japan, terkejut saya pergi masuk supermarket made in Malaysia. Tapi dia tak boleh ambil mangrove dia sebab dia punya regulation sangat strict. Dia double standard lah. You don't export, then you don't damage our mangrove as well. Selagi ada market, selagi tu orang beli kan. Okay, then kita dalam sedikit masa ni saya nak juga bincang tentang licin, tentang orang panggil apa, tempat dumping ground of solid waste ni. Tadi saya sebut tadi kan, jadi licin ni adalah daripada tempat sampah sarap yang kita landfill area tu, dia akan percolates into the groundwater, pollute the groundwater, dan dia akan sampai juga akhirnya ke laluan sungai, laluan air. Dan licin ni mengandungi satu bahan yang sangat toksik. Polycyclic aromatic hydrocarbons ada, PCBs, polychlorinated biphenyls ada, heavy metal ada, nutrient ada, semua maknikat. Sebab kita di Malaysia ni kita tidak ada buat sort of waste, kita tak sort waste kita tidak separate kaca, kayu, paper, kitchen waste tak. Kalau kita separate pun kita tak ke mana tahu. Recycling sangat-sangat tidak organized di negara kita, ya. Walaupun kita sort out, bila kita letak di tempat pembuangan sampah depan rumah kita, dia campur balik, ya. Jadi licin ni saya ada buat banyak kajian, dan dia adalah salah satu punca yang banyak membuat kita jadi orang panggil water quality menurun dengan cepat, ya. The last two yang saya nak bincang ialah oil pollution. Oil pollution ni kita fikir daripada laut saja datang. Tidak. Oil pollution ni datang juga daripada motor workshops, daripada marina, recreational boats, daripada oil spill. Dia both land and as well. Sebenarnya land based lebih banyak daripada sea based oil pollution. Marinas, operasi boat tu buat daripada darat lagi. Dan spill, small spill ni lama kali banyak sangat, dia banyak. Dan di pulau misalnya banyak masalah oil pollution yang berlaku. Dan oil pollution ni dia boleh membunuh all the sea creatures because of the bahan pencemar yang ada dalam tu. Akhir sekali saya nak bincang tentang betapa pentingnya strong political willingness and good governance dalam menyelesaikan masalah pencemaran. Kita dari segi teori kita banyak boleh pakai, tapi praktikalnya how much your political willingness to give funding to clean up the rivers, ya. River clean up ni kita kena tengok macam mana negara lain buat. Misalnya di California dipanggil zero waste policy. At the source, sumber tu tak ada dikeluarkan zero emission. Di California sangat strict, ya.
nak jual kereta kat sana, you ada sedikit je mengeluarkan ke exhaust tu, asap ke, nitrogen compound ke, sulfur dioxide ke, you tak akan boleh jual kereta di situ. Ya? Industri pun macam tu juga. So zero waste policy is kalau kita pakai punitive damage, denda 100,000 orang akan boleh bayar. Sebab bila bayar, that means continuation of pollution. Boleh continue pollution tersebut. Dan good governance. Good governance ni maknanya you daripada top sampai bawah dan bawah sampai atas balik, dia kena bercakap to each other. All the different water authorities and environmental punya monitoring kena bercakap. Scientists pun kena ada input, academicians pun kena ada input, general public pun ada input. Jadi kita get together. Jadilah kita seperti macam mana Korea misalnya, Hans River yang membelah bandar Korea tu adalah salah sebuah sungai yang tercemar dalam dunia. Tapi sekarang ni salah satu sungai yang terbaik dalam dunia dari segi water quality. How do they do it? Thames River, sungai Thames di London. Dalam Eropah tu terkenal dia paling tercemar sebab dia Industrial Revolution yang first kat situ. Tapi sekarang ni even salmon pun boleh masuk dalam tu. Dolphin pun ada. And we know salmon and dolphin ni is a indicator of water quality, good water quality. Tak ada water quality yang bagus, dia takkan ada, takkan hidup. Now, how Thames River Valley Authority do it within 100 years. Korea even shorter. Stockholm, bandar Stockholm, tengok City on Water. Saya pernah duduk 6 bulan kat sana. Macam mana orang mengair, boleh bakar ikan, makan on the spot. Berani kita buat kat Sungai Kelab. Kita ambil ikan, kita bakar, kita makan. We don't have that authority to do that. So dengan itu saya di lain kali saya cuba lagi bercakap tentang isu-isu. Saya dah sentuh sikit-sikit tadi isu alam sekitar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bagi sedikit gambaran. Baca banyak information yang kita boleh dapatkan dalam Google, dalam internet, dalam jurnal mungkin tuan-tuan puan-puan jarang baca, tapi banyak. Dalam publication saya pun banyak. Boleh rujuk kepada Google Scholar ataupun Scopus, siapa yang ada akses, baca tentang research saya dalam alam sekitar. Selama 25 tahun saya terlibat dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama membina masyarakat.